Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada semua. Budi bahasa budaya kita, sopan santun lambang bangsa. Dalam era digital yang serba pantas ini, kesantunan berbahasa seringkali diketepikan. Sedangkan bahasa yang kita tuturkan mencerminkan pekerti dan nilai diri. Peribahasa Melayu ada menyebut, kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Maka marilah kita telusuri isu berkaitan kesantunan berbahasa agar kita tidak hanyut dalam arus komunikasi yang semakin kasar. Para pendengar yang saya hormati, isu pertama yang ingin saya kupas ialah penggunaan bahasa kesat atau kasar. Fenomena ini semakin berleluasa, terutamanya dalam komen-komen di media sosial. Penggunaan kata-kata seperti ini, dan ini seolah-olah menjadi perkara biasa dalam interaksi harian. Bahasa mencerminkan akal, bukan sekadar alat berkomunikasi. Apabila kita menuturkan kata-kata kesat, maka tercalahlah maruah diri dan pihak yang mendengar. Bak kata pepatah, bahasa menunjukkan bangsa. Maka sebagai anak watan yang cintakan budaya timur, kita seharusnya menjaga tutur kata. Saya mengajak saudara dan saudari dengan menggantikanlah kata kasar dengan bahasa yang berlapik. Misalnya daripada perkataan awak ni bodoh ke, lebih manis jika dikatakan maaf, mungkin ada sedikit kekeliruan. Seterusnya, kesan daripada isu ini. Yang pertama, menjejaskan hubungan antara individu. Bahasa kasar boleh mencetuskan pergaduhan, salah faham dan permusuhan, sekaligus meletakkan perhubungan, persahabatan, kekeluargaan dan sebagainya. Yang kedua, merosakkan imej diri. Individu yang gemar berkata kesat atau dianggap tidak beradab, tidak berpendidikan dan sukar didekati. Ini boleh memberi kesan kepada reputasi dan peluang dalam kehidupan sosial. Baiklah, seterusnya adalah cara untuk menangani isu ini. Yang pertama, mengadakan kempen kesedaran bahasa di sekolah, institusi secara berkala, termasuk menyebarkan mesej positif melalui media sosial dan papan kenyataan. Yang kedua, latihan kawalan emosi. Individu perlu dibimbing supaya mampu mengawal emosi dan menyampaikan ketidakpuasan hati dengan cara yang beradab. Program seperti bengkel komunikasi boleh membantu seseorang yang menghadapi isu ini. Isu yang kedua, iaitu penghinaan terhadap kaum lain. Isu ini menyentuh tentang penghinaan terhadap kaum lain dalam pertuturan seharian dan juga media sosial. Walaupun negara kita maju dari segi teknologi dan pendidikan, masih ada segelintir individu yang melontarkan kata-kata seperti bau hin ataupun sin. Meskipun sesetengah menganggap itu sebagai gurauan, hakikatnya mengguris hati dan mencemarkan keharmonian masyarakat yang majmuk ini. Perkataan itu ibarat anak panah bila terlepas, tidak mungkin dapat ditarik balik. Maka, berhati-hatilah dalam bertutur, terutamanya ketika menyentuh isu perkauman. Dalam negara yang berbilang bangsa, kesantunan berbahasa ialah asas kepada perpaduan. Kita seharusnya membudayakan sapaan yang hormat seperti saudara, tuan atau encik sebagai tanda menghargai latar belakang orang lain. Bak kata pepatah, biar lidah tidak bertulang, namun tutur kata biarlah bersalit budi dan berlapik hikmah. Apabila kita saling menghormati, barulah dapat kita bina negara yang aman dan bersatu padu. Kesan daripada isu ini, yang pertama, menggugat keharmonian kaum, iaitu kata-kata penghinaan antara kaum boleh mencetuskan ketegangan perkauman yang serius, yang akhirnya mengancam kestabilan sosial dan keselamatan negara. Yang kedua, melahirkan generasi bersifat prejudis. Jika budaya hina menghina kaum dibiarkan, pelajar dan anak muda akan membesar dengan mentaliti perkauman yang sempit dan berbahaya kepada masa depan negara. Jadi untuk mengatasi isu ini, yang pertama, pendidikan perpaduan yang menyeluruh, iaitu subjek di sekolah harus menekankan nilai saling menghormati dan meraihkan kepelbagaian. Aktiviti silang budaya juga boleh dianjurkan bagi merapatkan jurang perkauman. Yang kedua, penguatkuasaan undang-undang terhadap ucapan kebencian.
iaitu pihak berkuasa perlu bertindak tegas terhadap individu yang menyebarkan ucapan kebencian berdasarkan kaum agar masyarakat lebih berhati-hati dan bertanggungjawab dalam pertuturan. Isu yang ketiga iaitu isu gelaran menghina dan tidak bermoral. Saudara-saudari sekalian, isu seterusnya ialah penggunaan gelaran menghina dan tidak bermoral sama ada terhadap individu awam maupun pemimpin negara. Kita sering menyaksikan bagaimana masyarakat terutama di media sosial menggunakan gelaran seperti kerajaan, malah sotong, bangsa dan anjing. Lebih menyedihkan, pernah tular satu artikel media tempatan yang menggelar seorang pensyarah sebagai nenek puaka. Bayangkan perasaan individu tersebut dihina secara terbuka dalam akhbar arus perdana. Gelaran-gelaran seperti ini bukan sahaja keji dan memalukan, malah menjejaskan imej masyarakat kita yang kononnya bertamadun. Ia mencerminkan kegagalan mengurus perbezaan pandangan secara beradab dan menjatuhkan maruah serta martabat insan lain. Kesan daripada isu ini yang pertama, individu yang dihina boleh mengalami tekanan emosi, kemurungan dan trauma, terutamanya apabila penghinaan tersebut tular dan menjadi bahan ejekan ramai. Yang kedua, imej tutur atau penulis tercela. Penggunaan bahasa celupa menggambarkan kurangnya akhlak, moral dan kematangan. Dalam jangka panjang, reputasi mereka boleh terjejas. Bukan sahaja dalam hubungan sosial, malah dalam kerjaya dan kehidupan peribadi. Yang ketiga, mewujudkan suasana toksik dalam masyarakat, iaitu penuh dengan sindiran, kebencian dan perpecahan. Lama-kelamaan, komunikasi yang tidak sihat ini akan melemahkan semangat perpaduan dan hormat-menghormati. Jadi, untuk mengatasi isu ini, terdapat beberapa langkah. Yang pertama, terapkan nilai empati dan ajar kesantunan sejak kecil lagi. Didikan awal di rumah dan di sekolah amat penting. Anak-anak perlu dididik bahawa kata-kata boleh menjadi senjata yang menyakitkan. Yang kedua, bubal garis panduan etika bahasa untuk media dan media sosial. Wartawan, penulis dan pengguna media sosial perlu dibimbing dan dipantau supaya tidak menyebarkan ejekan atau penghinaan melampau. Tindakan undang-undang juga wajar dikenakan kepada yang melampaui batas. Yang ketiga, budaya bahasa sopan dan berlapik. Kita masih boleh menegur dan mengkritik, tetapi lakukanlah dengan bahasa yang santun. Misalnya daripada perkataan kerajaan bodoh, lebih molek jika dikatakan tindakan ini wajar dikaji semula demi kepentingan rakyat. Akhir kata bagi isu ini, hayatilah rangka pantun berikut sebagai peringatan. Jangan disamakan manusia dan haiwan kerana kita dikurniai iman dan fikiran. Gunakan bahasa penuh kesopanan agar tidak menambah dosa dan kehinaan. Baiklah saudara dan saudari, kesimpulannya isu-isu berkaitan kesantunan berbahasa harus diberi perhatian yang serius. Dalam dunia yang semakin terbuka, marilah kita semaikan semula nilai sopan dan hormat dalam tutur kata seharian. Sebagai rakyat Malaysia yang berbudaya dan bertamadun, jadikanlah budi bahasa sebagai pakaian diri, iaitu bukan hanya ketika di khalayak tetapi juga di alam maya. Berkata biarlah elok, menulis biarlah berhemah. Akhir kata, izinkan saya tinggalkan satu rangka pantun untuk renungan anda semua. Jangan menyinggung hati dan perasaan. Budi bahasa warisan yang utuh, memelihara maruah dan keharmonian. Sekian, terima kasih atas perhatian saudara dan saudari. Semoga kita semua terus mengamalkan kesantunan berbahasa dalam setiap ruang komunikasi.